Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah memproses bayaran balik lebihan cukai berjumlah 18 bilion ringgit melibatkan 3.54 juta kes sehingga 22 Disember. Bayaran balik ini susulan pelaksanaan peruntukan tambahan 4 bilion ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Sebanyak 3 bilion ringgit telah diproses dan dikreditkan antara 9 hingga 22 Disember tahun ini melibatkan 20,930 kes. Baki peruntukan 1 bilion ringgit dijangka diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir bulan. LHDN menjelaskan dana tambahan pertama 1 bilion ringgit digunakan untuk menyelesaikan tunggakan bayaran balik berusia lebih 3 tahun, manakala baki 2 bilion ringgit difokuskan kepada kes berusia 2 hingga 3 tahun dengan keutamaan kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS. Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Putrajaya merekodkan kos sara hidup paling tinggi di negara ini. Berdasarkan Indeks Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSA menetapkan Kuala Lumpur sebagai rujukan dengan 100 mata indeks. Bagi isi rumah seorang, Selangor mencatat indeks tertinggi diikuti Pulau Pinang dan Putrajaya. Sebaliknya, kos hidup paling rendah direkodkan di Kelantan dan Sarawak pada 53.7 serta Kedah 56.6. Corak sama turut dilihat bagi isi rumah 2 hingga 4 orang. Selangor kekal negeri berindeks tertinggi, manakala Kelantan, Kedah, Perlis dan Sabah kekal terendah. Mart Ratings mengekalkan penarafan berdaulat Malaysia pada AAA dengan tinjauan stabil. Penarafan itu mencerminkan asas kredit negara yang kukuh serta ekonomi yang terbuka dan pelbagai dasar monetari yang berhemah serta sektor kewangan yang berdaya tahan. Agensi itu menyatakan pertumbuhan ekonomi kekal berdaya tahan pada 2025 dan dijangka berterusan hingga tahun depan. Keadaan ini disokong pelaburan asing, penggunaan isi rumah yang kukuh dan pasaran buruh yang stabil. Kedudukan luaran negara turut kekal kukuh dengan lebihan akaun semasa dan rizab antarabangsa yang mencukupi. Tinjauan stabil mencerminkan keyakinan terhadap pengukuhan fiskal dan pelaksanaan dasar ekonomi negara. Ekspor perabot Malaysia ke Amerika Syarikat meningkat 3.8% kepada 5.7 bilion ringgit bagi Januari hingga November 2025. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Matrade) berkata, Malaysia kini merupakan pembekal perabot ke-6 terbesar ke negara itu. Tambahnya, pegangan pasaran 2.4% itu terus mengekalkan Amerika Syarikat sebagai pasaran ekspor perabot terbesar negara. Matrade turut menjalin kerjasama dengan gergasi e-dagang global Wayfair bagi membantu pengeksport tempatan menembusi pasaran perabot Amerika Syarikat. Kerjasama ini menggalakkan pengeksport tempatan beralih kepada model e-dagang rentas sempadan bagi mempercepat transformasi digital industri. Bursa Malaysia ditutup tinggi pada sesi dagangan hari ini. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 1.67 mata kepada 1,678.31. Kaunter untung mendahului rugi pada 493 berbanding 482, manakala 586 kaunter diniagakan tidak berubah. Pengukuhan didorong sektor pembinaan, utiliti serta peladangan. Menurut penganalisis, pelabur membeli saham terpilih dalam dagangan nipis berikutan menjelang akhir tahun. Sekian laporan Detik Niaga, teruskan menonton TV3. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.